Salam sejahtera kepada Cikgu Wan Zainuddin bin Haji Awang, rakan-rakan yang saya hargai dan salam hormat kepada semua. Nama saya Sunimi Jasmine dan nombor kad metrik saya MS241031653 dan rakan-rakan saya akan membentangkan pameran digital yang bertajuk Jejak Etika dan Peradaban bagi Tamadun Melayu dan Tamadun Cina. Diharapkan semua dapat mendengar dan meluangkan masa sehingga selesai. Terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Joycelyn binti Donius dan matriks nomor saya ialah MS241031669. Saya akan menerangkan bagi konsep Tamadun Melayu. Tamadun Melayu adalah salah satu tamadun kepulauan ataupun dikenali sebagai archipelagic civilization yang tertua. Tamadun ini berkembang dalam gugusan kepulauan Melayu yang terletak di pelangkahan Khatulistiwa serta berpangkal di semenanjung tanah Melayu yang meluncur daripada tanah besar benua Asia. Etika dan peradaban tamadun Melayu ini adalah dipengaruhi oleh zaman awal sejarah seperti zaman logam, zaman Neolitik dan juga penyebaran agama Islam daripada Timur Tengah dan juga aktiviti perdagangan serta pembentukan kerajaan Islam yang pertama di Perak pada tahun 840 Masihi. Terdapat 3 sumber utama bagi etika tamadun Melayu, iaitu yang pertama adalah agama Islam. Agama Islam ini menjadi panduan kepada orang Melayu melalui pengajaran daripada Al-Quran dan juga Al-Sunnah. Yang kedua adalah adat resam. Adat resam ini diwarisi dan digunakan sebagai panduan dalam kehidupan seharian serta turun-temurun. Sebagai contoh adalah adat perkawinan, di mana orang Melayu melalui beberapa proses dalam adat perkawinan, iaitu yang pertama adalah merisik, yang kedua adalah meminang, yang ketiga adalah berinai dan juga bertunang, dan yang keempat adalah acara bersanding. Dan sumber utama etika yang ketiga ialah nilai kolektif dan juga keharmonian sosial, di mana nilai inilah yang diamalkan dan diajarkan untuk membentuk etika bagi setiap individu orang Melayu. Sebagai contoh, nilai bertanggungjawab dan sabar. Terdapat juga kepercayaan yang diamalkan oleh masyarakat Melayu semasa zaman awal sejarah, iaitu yang pertama, animisme. Masyarakat Melayu percaya bahawa setiap benda itu adalah mempunyai roh dan menentukan nasib mereka sebagai masyarakat. Masyarakat orang Melayu juga dipengaruhi dengan kepercayaan daripada Hindu-Buddha, di mana mempunyai kepercayaan dan yakin atas kewujudan dewa-dewa adalah berkuasa atas manusia, di mana pada zaman dahulu masyarakat orang Melayu menganggap bahawa golongan pemerintah iaitu adalah golongan yang teratas sebagai dewa mereka. Yang ketiga adalah kepercayaan agama Islam. Kepercayaan inilah yang telah mengubah secara menyeluruh dalam kehidupan bagi masyarakat orang Melayu, di mana mereka menganggap Nabi Muhammad adalah harus diimani dan diutamakan sebagai Nabi terakhir yang diutuskan oleh Allah untuk mengajarkan ajaran Islam. Yang terakhir adalah saya ingin terangkan terdapat beberapa sumber nilai yang diamalkan juga dalam tamadun Melayu, di mana pertama, halus budi pekerti dan juga bahasa, di mana masih diwarisi dan diamalkan sehinggalah sekarang, di mana orang Melayu perlulah bercakap dengan nada yang lembut dan juga berbahasa sopan santun terhadap pada sesiapa sahaja. Yang kedua, memuliakan ibu bapa dan orang tua, di mana orang Melayu perlulah berbakti dan berjasa dan hormat terhadap orang tua mereka ataupun ibu bapa mereka. Dan nilai yang ketiga adalah kesetiaan kepada pemimpin. Orang Melayu perlulah setia kepada pemimpin kerana orang yang memimpin mereka ini adalah orang yang harus dipercayakan dan mempunyai tanggungjawab terhadap mereka.
Yang seterusnya adalah nilai mementingkan marwah serta harga diri. Sebagai contoh, orang Melayu sehinggalah zaman sekarang di mana kaum perempuan perlulah memakai tudung sebagai tanda untuk menjaga aurat. Dan yang nilai seterusnya adalah bermuafakat dan tolong-menolong, di mana masih diamalkan sehingga sekarang, di mana orang-orang Melayu akan mendermakan ataupun membantu terhadap orang-orang yang susah, terutama sekali ketika adanya perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri. Dan yang terakhir adalah nilai amanah, di mana orang Melayu dan juga tamadun-tamadun lain juga mengamalkan nilai ini, bahwa setiap apa yang mereka dipertanggungjawabkan, mereka perlulah amanah terhadap hal tersebut. Sekian saja daripada saya. Salam sejahtera, nama saya V.R. Renalasius dan saya akan membentangkan tajuk saya pada hari ini, yaitu Sumbangan Tamadun Melayu. Terdapat 6 sumbangan tamadun Melayu yang telah saya kaji. Sumbangan pertama adalah pesuratan dan kesusastraan. Contohnya ialah mereka membentuk sastra Melayu berdasarkan prosa, karangan terhadap sesuatu perkara, dan bercirikan Islam, prosa hikayat Nabi Muhammad dan hikayat bulan terbelah. Sumbangan mereka yang kedua ialah politik dan pentadbiran. Mereka mempunyai sistem khalifah yang adil dan sistematik. Pada masa yang sama, mereka juga telah menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan menggunakan sistem musyawarah atau dikenali sebagai sistem syura dan hisbah. Yang ketiga ialah sumbangan dari segi ekonomi. Sebagai contoh, mata uang bagi memudahkan urusan perdagangan dan jual beli, serta sistem pencukaian bagi barangan tertentu. Tambahan pula, orang kaya harus membayar zakat. Seterusnya, sumbangan dari segi sains dan teknologi. Terdapat 4 perkara yang mereka sumbangkan, yaitu 4 teknologi perkapalan, 2 pembinaan rumah, pembuatan logam dan matematik. 4 kapal tersebut ialah kapal jong, kapal pinisi, kapal kora-kora, dan perahu sekoci. Pembinaan rumah ialah pada bumbung dan tingkap. Di samping itu, tamadun Melayu pula telah memberikan sumbangan kesenian. Terdapat 3 jenis seni yang telah mereka sumbangkan, yaitu seni tari Melayu seperti zapin, seni musik seperti kompang, dan seni bela diri seperti silat. Sumbangan terakhir yang mereka berikan ialah pada perubatan. Dari segi perubatan, mereka telah memberikan 3 cara berobat, yaitu melalui kitab tib yang merupakan manuskrip perubatan, bomo pawang dukun, yaitu sainsin Melayu tradisional, serta bidan tukang urut yang mempunyai pemahaman terhadap unsur keseimbangan badan. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafira Hazwani binti Hasirun dan nomor matrik saya ialah MS241031655. Saya akan membentangkan bahagian saya, iaitu konsep tamadun Cina dan nilai-nilai murni dalam tamadun Cina. Tamadun Cina merupakan tamadun yang paling tertua dan terpenting di dunia. Tamadun Cina, dia meluas di lembangan sungai Huanghe atau lebih dikenali sebagai Sungai Kuning pada sekitar tahun 5000 sebelum Masihi. Bukan itu sahaja, tamadun Cina ini sangat terkenal dengan warisan budaya, sistem pemerintahan, falsafah dan juga teknologi yang tinggi. Etika dalam tamadun Cina sangat mengutamakan ketaatan kepada keluarga, keharmonian sosial dan juga keseimbangan antara manusia dan alam. Etika dan peradaban dalam tamadun ini juga banyak dipengaruhi oleh ajaran falsafah seperti Konfusianisme, Taoisme dan legalisme. Prinsip utama etika tamadun Cina ialah Ren yang bermaksud kemanusiaan, Li bermaksud tata tertib, Yi bermaksud keadilan dan Xiao bermaksud kesetiaan kepada ibu bapa. Dari sudut peradaban, masyarakat Cina menitik beratkan aspek moral, pendidikan dan kehidupan bertertib. Mereka percaya bahawa pembangunan sesebuah masyarakat hanya dapat dicapai jika setiap individu mempunyai nilai etika yang tinggi serta menghormati undang-undang dan tradisi.
Tamadun Cina juga menekankan konsep Tian yang bermaksud langit yang melambangkan kuasa tertinggi dan moral, di mana manusia perlu hidup seimbang dengan kehendak langit bagi mencapai kesejahteraan hidup. Terdapat beberapa nilai-nilai murni dalam tamadun Cina. Nilai yang pertama ialah nilai kekeluargaan, iaitu Xiao Filial Piety. Masyarakat Cina amat menekankan rasa hormat kepada ibu bapa dan orang tua. Anak-anak dianggap wajib menjaga ibu bapa mereka pada usia tua sebagai tanda balas budi. Nilai yang kedua pula ialah nilai keadilan dan kejujuran, iaitu Yi dan Zhen. Individu digalakkan untuk bertindak jujur dalam pekerjaan dan perhubungan sosial. Bagi mereka, kejujuran dianggap sebagai asas kepercayaan dalam masyarakat. Nilai yang seterusnya ialah nilai harmoni dan kesederhanaan. He dan Zhong Hong. Kehidupan harmoni antara manusia dan alam sekitar amat ditekankan. Prinsip keseimbangan ini juga menjadi asas kepada seni bina, perubatan tradisional dan gaya hidup masyarakat Cina. Nilai yang terakhir ialah etika pemerintahan, iaitu Mandate of Heaven. Pemerintahan dianggap perlu memerintah dengan adil dan beretika. Jika pemerintahan gagal berlaku adil, kuasa pemerintah boleh digugurkan kerana telah kehilangan restu langit. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Nama saya Balkis binti Suhaili. Nama metrik saya adalah MS250937496. Kali ini saya akan membentangkan tentang sumbangan tamadun Cina terhadap pembentukan identiti dan kemajuan di negara kita. Seperti yang kita tahu bahawa tamadun Cina ini telah menyumbang dari pelbagai aspek seperti ekonomi, falsafah, seni bina, sains dan teknologi, agama serta bahasa dan kesusastraan. Pertama dari aspek ekonomi, sumbangan tamadun Cina telah memperkenalkan perdagangan yang bersifat laissez-faire, iaitu dasar perdagangan bebas. Seterusnya, tamadun Cina juga turut menjalankan aktiviti perdagangan dengan tamadun lain seperti tamadun Barat, Arab dan Melayu. Bukan itu sahaja, wujudnya tamadun Cina di kawasan penempatan ini telah memperkenalkan ramai orang terhadap mata wang dalam sesebuah perniagaan. Seperti mata wang siput pada dinasti Shang, tembaga pada dinasti Zhou, wang emas dan perak serta penggunaan wang kertas pada dinasti Song. Seterusnya adalah dari segi falsafah. Ketika wujudnya tamadun Cina di negara kita, telah muncul aliran falsafah seperti Confucianism, Taoism dan Maoism. Confucianism yang wujud pada masa tersebut telah menekankan hubungan biologi antara masyarakat dan pemerintah pada ketika itu. Antara hasil penulisan yang wujud adalah seperti Book of Oaths, Book of History dan Book of Rites. Sumbangan yang seterusnya adalah dari segi seni bina. Seni bina tamadun Cina yang wujud pada ketika itu dapat dilihat menerusi kerja-kerja pengairan dan pengawalan banjir. Kejuruteraan hidrolik pula menjadi suatu bidang yang berkembang maju menjelang abad ke-3 Masihi. Dan seperti yang semua orang tahu bahawa salah satu tanda kemegahan seni bina Cina adalah dengan terbinanya tembok besar Cina sepanjang 1,700 batu, dan itu merupakan salah satu tanda keagungan Cina dalam bidang kejuruteraan. Seterusnya adalah dari sudut sains dan teknologi. Tamadun Cina pada ketika dahulu sangat percaya dengan berkonsepkan yin dan yang serta penggunaan teori 5 unsur di mana yin dan yang merujuk kepada kestabilan alam. Dari 2 unsur ini, maka lahirlah ilmu-ilmu sains Cina yang lain seperti ilmu perubatan, matematik, astronomi, fizik, kimia dan biologi. Salah satu kemajuan teknologi pada ketika itu dapat dilihat daripada penciptaan kompas magnet pertama pada dinasti Han. Selain itu, pada masa pemerintahan dinasti Ming, terdapat 1,350 kapal perang, 400 daripadanya bersaiz besar dan 250 kapal adalah khusus pelayaran. Sumbangan yang seterusnya adalah dari sudut bahasa dan kesusastraan. Kita semua tahu bahawa bahasa Cina merupakan asas bagi ketamadunan.
Tulisan Cina masih mengekalkan maksud yang sama walaupun disebut dalam dialek yang berbeza-beza, dan disebabkan tulisan Cina adalah bersifat grafik telah menjadikannya unik dan tahan berbanding dengan bahasa lain. Xizang yang membawa maksud klasik puisi ialah antologi tertua yang mengandungi 305 nyanyian rakyat, kuil dan istana. Dan hasil karya itu telah menjadi inspirasi dan model kepada penulis generasi seterusnya. Dan akhir sekali adalah dari segi agama. Pertama adalah kepercayaan awal animism. Masyarakat awal Cina mempercayai bahawa semangat nenek moyang dan kuasa roh alam, dan ini melahirkan rasa hormat dalam diri mereka, di mana mereka menekankan moral, etika dan tanggungjawab sosial. Pengaruh agama Buddha pada awalnya, pengaruh ini dibawa dari India ke China sekitar abad ke-1 Masihi. Semakin lama ianya mulai disesuaikan dengan budaya Cina sehingga lahirnya aliran Mahayana. Agama ini percaya bahawa wujudnya karma dan kelahiran semula dan jalan menuju nirvana. Hai, nama saya Vanessa dan matrix number saya lah MS241031684. Sekarang ini saya ingin membentangkan persamaan antara tamadun Melayu dengan tamadun Cina. Di sini kita boleh lihat terdapat beberapa persamaan yang pertama ialah kedua-dua tamadun ini mengutamakan keharmonian dan kerjasama antara masyarakat. Contohnya, masyarakat Melayu menerapkan nilai gotong royong dan masyarakat Cina pula menerapkan semangat community. Seterusnya ialah kedua-dua tamadun ini menghargai tradisi adat dan warisan budaya. Contohnya, mereka masih mengekalkan seni pakaian tradisi dan adat dalam kehidupan seharian mereka. Kalau masyarakat Melayu, mereka mengekalkan adat bersopan santun ketika mereka berada di suatu majelis. Manakala masyarakat Cina pula mengekalkan tradisi mereka, yaitu upacara hormat nenek moyang untuk menanam nilai ketaatan anak kepada ibu bapa dan semangat menghargai asal-usul keluarga. Selain itu, kedua-dua tamadun ini memiliki persamaan dalam tarian dan persembahan budaya. Contohnya, tarian Zapin untuk masyarakat Melayu dan tarian Singa untuk masyarakat Cina. Persamaannya adalah tari-tarian kedua-dua tamadun ini dilambangkan sebagai sebuah simbol identiti, disiplin, dan perpaduan antara masyarakat yang boleh melahirkan nilai sosial dan rasa hormat terhadap tradisi. Seterusnya, kedua-dua tamadun ini memiliki persamaan dalam tulisan dan bahasa. Contohnya, tulisan Jawi digunakan oleh masyarakat Melayu untuk ilmu dan pentadbiran Islam, manakala tulisan Hanzi digunakan oleh masyarakat Cina selama ribuan tahun untuk melambangkan kesinambungan budaya Cina. Tulisan-tulisan ini boleh dijadikan sebagai ilmu, alat komunikasi, dan penyebaran nilai moral. Persamaan yang terakhir ialah tamadun-tamadun ini mempunyai persamaan dalam seni dan estetika. Contohnya, tamadun Melayu menzahirkan nilai sopan dan kesucian melalui seni ukiran kayu dan batik. Manakala tamadun Cina pula menonjolkan nilai harmoni melalui lukisan kaligrafi dan seni-seni tembikar. Seni-seni yang ada dalam tamadun Melayu dan Cina cuma hiasan, tetapi juga merupakan lambang jiwa, moral, dan keseimbangan dalam kehidupan. Itu saja dari saya, sekian terima kasih. Salam sejahtera semua. Untuk slide seterusnya, saya akan membentangkan tentang perbezaan antara tamadun Melayu dan tamadun Cina. Tamadun Melayu berkembang di kawasan alam Melayu, yaitu merangkumi tanah Melayu, Sumatera, Borneo, dan kepulauan di Asia Tenggara. Sementara itu, tamadun Cina pula muncul di lembah sungai Huanghe di utara China yang menjadi asas kepada perkembangan awal masyarakat Cina. Dari segi agama dan kepercayaan, masyarakat Melayu pada awalnya mengamalkan animisme dan Hindu, Buddha, tetapi kemudian menerima agama Islam sebagai pegangan utama mereka. Bagi tamadun Cina pula, mereka mengamalkan Konfusianisme,
Taoisme dan Buddhisme yang menekankan nilai moral, keseimbangan hidup, dan keharmonian sosial. Seterusnya, dari aspek sistem pemerintahan, tamadun Melayu diperintah oleh raja atau sultan yang dianggap berdaulat dan mempunyai kuasa tertinggi dalam negara. Sementara itu, tamadun Cina pula diperintah oleh maharaja yang dipercaya menerima kuasa melalui konsep mandat syurga, yaitu restu daripada Tuhan untuk memerintah rakyat. Dalam bahasa dan tulisan pula, tamadun Melayu menggunakan bahasa Melayu klasik dengan tulisan Jawi, manakala untuk tamadun Cina menggunakan bahasa Cina dengan tulisan Hanzi yang masih digunakan hingga sekarang. Dari aspek ekonomi pula, tamadun Melayu terkenal sebagai pelaut dan pedagang maritim, terlibat dalam pertanian, perikanan, dan perdagangan antara bangsa. Untuk tamadun Cina pula, membangunkan ekonomi berdasarkan pertanian darat seperti penanaman padi dan gandum serta perdagangan melalui laluan sutera. Dari sudut nilai sosial dan budaya, untuk tamadun Melayu menekankan budi bahasa, gotong royong, hormat kepada orang tua, dan semangat kebangsaan. Manakala tamadun Cina pula menekankan ketaatan kepada keluarga, kerja keras, disiplin, dan keharmonian dalam hidup. Akhir sekali, dalam aspek seni dan budaya, masyarakat Melayu terkenal dengan pantun, adat istiadat, dan juga pakaian tradisional seperti baju Melayu dan baju kurung. Untuk masyarakat Cina pula terkenal dengan kaligrafi, lukisan, seramik, serta pakaian tradisional seperti hanfu dan cheongsam. Sebagai kesimpulannya, walaupun tamadun Melayu dan tamadun Cina ini mempunyai banyak perbezaan dari segi agama, pemerintahan, bahasa, dan budaya, kedua-duanya tetap mempunyai nilai yang positif. Kedua-dua tamadun ini turut memainkan peranan penting dalam membentuk identiti dan warisan budaya yang kaya di rantau Asia. Itu saja di bahagian saya. Sekian, terima kasih dari saya.